Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik Ustazah di kelas Intelek. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari topik yang berkaitan dengan syarat sah solat. Baiklah anak-anak Ustazah sekalian, untuk topik syarat sah solat ni kita akan lihat kepada solat fardu terlebih dahulu. Cuba perhatikan gambar, kita nak faham apa dia solat fardu. Dekat sini ada 5 gambar solat fardu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Okey, dekat sini kita tahu solat fardu ada 5 waktu. Maksudnya satu hari kita kena solat 5 kali, siang dan malam. Yang pertama solat subuh, kedua solat zuhur waktu tengah hari, yang ketiga solat asar waktu petang, yang keempat solat maghrib waktu senja, dan yang kelima solat isyak pada waktu malam sebelum kita tidur. Apa yang anak-anak Ustazah boleh faham dengan gambar ni? Apa yang anak-anak faham berkaitan dengan anak panah ni? Anak panah pertama, anak panah kedua, anak panah ketiga, anak panah keempat dan anak panah kelima. Betul. Maksudnya kita solat satu hari 5 waktu tu semuanya menghadap satu tempat yang sama. Ni gambar apa ni? Ya, betul. Ni gambar Kaabah. Maksudnya walaupun kita berada di mana sahaja, kita semua ni tak kisahlah ada di Johor, ada di Kelantan, ada di Terengganu ataupun ada di luar negara, ada di England ke, ada di Amerika Syarikat ke, semuanya kita solat menghadap satu tempat yang sama, iaitu arah ke Kaabah. Ni dinamakan kita solat tu adalah mesti menghadap kiblat. Sebab itu kalau anak-anak semua lihat, kalau yang solat subuh ni menghadap daripada kiri, kalau yang zuhur ni daripada kanan ke kiri menghadap. Kalau nak tengok solat asar ni daripada kiri ke kanan. Solat maghrib pun kiri ke kanan, solat isyak kiri ke kanan. Kalau kita tengok, kenapa semua solat arah lain-lain kan? Tak, sebenarnya kita semua solat arah satu tempat yang sama, iaitu menghadap Kaabah. Kaabah tu merupakan kiblat bagi orang Islam, insya-Allah. Okey, kita tengok dekat muka surat sebelah pula. Okey, muka surat sebelah. Apa yang dimaksudkan dengan solat? Okey, tengok yang sini. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu. Ada 2 benda, perkataan, apa yang kita katakan, apa yang kita sebut, dan perbuatan, apa yang kita lakukan, pergerakan badan kita. Iaitu perkataan dan perbuatan tertentu, di mana apa yang kita sebut dan apa yang kita buat tu telah ditentukan oleh Allah. Yang dimulakan dengan takbiratul ihram, yang kita angkat tangan, mula-mula berdiri tegak, angkat tangan, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita toleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, kita toleh ke kiri. Itu maksud solat. Solat, apa yang kita sebut iaitu perkataan, dan apa yang kita buat iaitu perbuatan kita yang ditentukan oleh Allah, yang dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah maksud solat. Okey, yang bawah. Sebagai seorang Islam yang telah cukup syarat, kita wajib, ni wajib menunaikan solat. Wajib, maksudnya kalau kita tak solat hukumnya berdosa. Berdosa besar, bukan berdosa kecil. Berdosa. Kalau orang Cina, orang India wajib solat ke? Tidak, sebab mereka bukan orang Islam. Mereka ada cara sembahyang mereka masing-masing. Okey, dan yang terakhir, solat itu tiang agama. Setiap Muslim wajib laksana. Mari kita mengerjakannya, disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, diganjari pahala. Maksudnya solat tu ibarat tiang agama. Macam tiang rumah lah. Kalau rumah yang kita bina tak ada tiang, maksudnya apa akan berlaku kepada rumah tersebut? Rumah tersebut akan runtuh ataupun roboh. Maksudnya tiang rumah tu adalah satu benda yang penting, satu benda asas. Macam itulah juga
solat. Solat tu benda yang asas, yang utama. Solat tu adalah tiang. Kalau seseorang Islam tu tak solat, maksudnya tiang tu akan runtuh. Tiang tu akan roboh. Maksudnya orang yang tak solat ni, dirinya akan terpedaya, suka melakukan benda-benda yang Allah lah larang. Diharapkan anak-anak didik sekalian terus solat setiap hari supaya Allah jadikan anak-anak sekalian anak-anak yang baik, murid yang baik, yang mendengar kata ibu ayah, yang rajin dan sebagainya, insya-Allah. Okey, ni kita dah masuk kepada topik kita yang sebenar. Okey, tengok, perhatikan dan fahamkan berkaitan dengan syarat sah solat. Okey, kita baca. Syarat sah solat ialah sesuatu perkara yang menentukan sah atau tidak solat seseorang Muslim, iaitu orang Islam. Sekiranya syarat sah solat tidak dipatuhi, maka solatnya tidak sah. Solat yang tidak sah wajib diganti semula. Okey, mari pelajari syarat sah solat bersama-sama. Dia cakap tadi apa? Syarat sah solat ini ialah satu perkara yang menentukan sah atau tidak solat seseorang. Kalau kita tak ikut syarat yang ditentukan, ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tak buat 5 perkara ni, solat kita akan tidak sah. Tidak sah tu maksudnya solat kita akan batal. Dan kita wajib ganti semula. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Syarat sah yang pertama. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya, kalau kita nak solat tu, kita kena pastikan diri kita bersih. Iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar ni, kita dah belajar kan? Ingat lagi tak apa dia hadas kecil? Apa dia hadas besar? Hadas kecil ni contohnya, buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Lagi apa? Lagi pengsan dan sebagainya. Maksudnya, kalau kita dah ambil wuduk, tiba-tiba kita kencing, nak pergi kencing, tak tahan nak kencing. Kita dah ambil wuduk, tiba-tiba kita nak buang air besar. Maksudnya selepas kita buang air besar tu, wuduk kita telah batal. Dan kita kena ambil wuduk sekali lagi supaya diri kita suci daripada hadas kecil. Macam tu juga hadas besar. Contoh hadas besar apa yang kita dah belajar? Hadas besar contohnya haid. Haid bagi seorang perempuan. Keluar darah kan, maksudnya dalam tempoh haid tu seorang perempuan tidak boleh solat sampai seseorang perempuan tu bersih daripada haid. Maksudnya dia keluar darah dalam tempoh mungkin 7 hari. Lepas 7 hari haidnya sudah tiada, dah bersih. Lepas tu dia bolehlah solat. Sama juga dengan hadas besar, contoh lain apa? Perempuan yang bersalin, perempuan yang keluar darah nifas, semuanya sedang berhadas besar. Dan selagi tak suci daripada hadas besar, mereka tidak boleh solat. Maksudnya kita nak solat ni, kita kena bersih ataupun suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang contoh tadi Ustazah bagilah, hadas kecil dia apa? Contoh buang air kecil. Hadas besar contohnya seorang perempuan yang haid. Selagi tak bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, selagi tak hilang hadas kecil dan hadas besar, kita tidak boleh solat. Okey, bila dah hilang hadas kecil hadas besar, kita kena ambil wuduk. Ambil wuduk sebelum kita solat. Maksudnya kita ambil wuduk tu, kita punya badan sudah bersih, sudah suci. Okey. Okey, sama juga kalau contoh. Okey, Ustazah bagi contoh situasi. Okey, Ahmad mengambil wuduk sebelum bersolat. Sah ke tidak solatnya? Mestilah sah. Sebab sebelum seseorang nak solat, kena ambil wuduk. Walaupun kalau kita dah ambil wuduk, nak solat, kita dah berdiri, dah bentang sejadah. Kita dah berdiri atas sejadah, baru Allahu Akbar. Tiba-tiba nak terkencing ataupun tiba-tiba terkentut. Kita kenalah berhenti daripada solat dan kita pergi buang air kecil contohnya, ataupun dah kentut, kita kena dah lepas kencing ataupun lepas dah kentut, kita kena berhenti solat dan ambil wuduk sekali lagi supaya badan kita suci, badan kita bersih. Tapi kalau kita dah tengah solat, kita terkentut ataupun kita pergi tandas sekejap, lepas tu kita tak ambil wuduk, kita terus sambung solat, sah ke tidak solat kita?
Betul, tidak sah selagi kita tak ambil wuduk sekali lagi. Okey, seterusnya. Yang kedua. Okey, suci tubuh badan, pakaian dan tempat daripada najis. Mesti 3 benda ni mesti bersih. Badan kita bersih, pakaian yang kita nak pakai masa kita solat mesti bersih dan tempat kita nak solat mesti bersih. Okey. Contoh tubuh badan ni maksudnya badan kita ni tak ada kotoran najis. Tak ada contoh kita apa? Kita terpijak tai kucing. Ataupun badan kita kena air kencing adik kita. Pastikan bersih sebelum kita solat. Kalau kita nampak kita punya tangan kotor kena tek burung contohnya. Kita kena bersihkan dahulu sebelum kita solat. Okey, kalau kata kita tengah solat lepas tu tiba-tiba adik kita pakai pampers tapi lepas tu pampersnya tembus, terkena air kencingnya terkena seluar kita. Kita kena berhenti, kena ganti seluar lain barulah boleh solat sekali lagi. Pastikan kita punya pakaian, kita punya tubuh badan mesti bersih sebelum kita solat. Okey, contoh kalau badan kita atau pakaian kita terkena sambal. Kita pergi sekolah kan. Lepas kita makan kat kantin tu, baju sekolah kita contoh kena sambal nasi lemak. Lepas tu sebelum kita balik dah Zuhur tu kita solat dekat sekolah. Baju kita tu kena ganti ke tidak? Tidak, sebab sambal nasi lemak tu bukan termasuk dalam contoh-contoh najis. Maksudnya sambal nasi lemak tu kotor ke bersih? Bersih lah. Sambal nasi lemak tu tidak kotor. Sebab itulah sambal tu kita boleh makan. Yang saya maksudkan tadi, pakaian dan tubuh badan kita bersih daripada najis. Najis tu contoh macam tahi je lah. Benda yang kotor. Kalau terkena makanan bukan benda kotor, kita boleh teruskan solat dengan pakaian yang kita terkena tadi. Pakaian kena sambal ke, pakaian kita tumpah air Milo ke. Kalau kita memang dah tak ada pakaian lain, kita masih boleh gunakan pakaian tersebut. Sebab air Milo dengan sambal tadi tidak dikira najis. Tapi kalau untuk keselesaan, kalau kita nak tukar juga, kita rasa macam tak selesa kan. Nak solat dengan tumpah air Milo ke, nak tukar pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Dan yang ketiga, tempat solat kita pun mesti bersih. Boleh tak kita solat dalam tandas? Tak boleh lah, sebab tandas tu tempat yang kotor. Kena cari tempat yang bersih. Boleh tak saya nak solat dekat tepi jalan? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Selagi awak rasa tempat itu bersih. Tak kisah di mana-mana sahaja kita boleh solat. Janji kita yakin tempat itu adalah tempat yang bersih. Kalau kita nampak adik kita terkencing dekat atas kapet, kita tak boleh solat atas kapet tu, solat dekat kapet lain. Selagi kapet tu tidak dibersihkan. Kalau dah bersihkan, mak kita dah bersihkan, kita dah boleh solat atas kapet tadi. Maksudnya kita kena yakin tempat tu tempat yang bersih. Okay. Yang ketiga. Okay, yang ketiga, menutup aurat. Dekat sini, aurat tu apa aurat tu kita punya pakaian kita. Sebelum kita nak solat tu, kita kena pastikan pakaian kita menutup badan kita mengikut apa yang Allah tentukan. Dekat sini aurat lelaki dan aurat perempuan adalah berbeza. Aurat lelaki, had aurat lelaki ialah dari paras pusat hingga lutut. Maksudnya kita kena, seorang lelaki kena berpakaian sampai daripada atas pusat. Tak nak nampak pusat lah. Kena atas daripada pusat. Bawah pusat pun tak boleh. Kena atas pusat sampai bawah lutut. Lutut tak boleh nampak, pusat tak boleh nampak. Tapi janganlah tutup pusat dengan lutut je. Tak boleh juga. Dia kata atas daripada pusat sampai bawah daripada lutut. Mesti tutup. Maksudnya kalau katakan Abu dia solat, dia pakai seluar pendek. Boleh ke? Tak boleh lah seluar pendek. Nampak lutut seluar pendek sampai peha. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dia tak tutup
aurat. Okey, seterusnya aurat perempuan. Aurat perempuan ni lagi banyak. Lagi kena banyak tutup daripada lelaki. Okay, had aurat perempuan ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Maksudnya, seorang perempuan tu sebelum dia solat dia kena tutup semua sekali daripada atas rambut sampai hujung kaki, kecuali yang dia boleh tak tutup adalah muka dan dua tapak tangan. Ni kita dapat tengok kalau mak kita nak solat, kakak kita nak solat, adik perempuan kita nak solat, dia pakai telekung. Dia pakai telekung tu nampak kaki ke? Tak kan? Dia pakai telekung nampak tangan? Tidak. Nampak rambut? Tidak. Sebab had aurat perempuan tu kena tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Sebab itu muka dia tidak ditutup. Perempuan kalau solat tak perlu tutup muka, tapi yang lain semua kena tutup dengan tapak tangan. Maksudnya sebelum kita solat kita kena ikut kedua-dua cara berpakaian, barulah solat kita itu dikira sah. Okey, contoh saya nak bagi, kalau tadi lelaki pakai seluar pendek tak boleh solat sebab solat tak sah, sebab dia tak tutup aurat. Okey, kalau perempuan pula, contohnya kalau seorang perempuan dia pergi jalan-jalan kat luar kan, lepas tu dia nak solat, berhenti kejap solat, dia tak bawa telekung. Tapi masa tu dia pakai t-shirt lengan panjang, dia pakai seluar panjang, dia pakai stokin, dia pakai tudung. Boleh tak dia solat dengan berpakaian macam tu, tak payah pakai telekung? Boleh tak? Ya, betul. Boleh. Jawapannya adalah boleh. Selagi pakaiannya menutup aurat. Dia pakai tadi lengan panjang, tak nampak tangan. Dia pakai seluar panjang, tak nampak lutut, tak nampak peha, tak nampak betis. Dia pakai stokin, tak nampak tapak kaki. Dia pakai tudung, tak nampak rambut. Boleh kalau dia nak solat. Nak solat dengan berpakaian tu. Maksudnya kalau dia tak pakai telekung pun masih boleh solat. Tapi kalau tiba-tiba dia tak pakai stokin ataupun dia pakai lengan pendek, tak boleh lah. Maksudnya dia perlu pakai telekung untuk tutup aurat. Faham ke? InsyaAllah. Okey, dan yang keempat, syarat sah solat itu adalah yakin masuk waktu solat. Kena yakin. Masuk waktu solat ni dengan cara apa kita tahu waktu solat tu dah masuk? Ya, betul. Dengan cara azan. Kalau kita dengar azan kan, kita dengar azan dekat, contoh rumah kita dekat dengan surau, rumah kita dekat dengan masjid, ataupun kita dengar azan dekat dalam radio, dalam TV. Okey, maksudnya kita dengar, dah azan. Maksudnya waktu solat telah masuk. Maksudnya kita dah yakin, okey betul tadi saya dengar azan maghrib. Maksudnya dah boleh solat maghrib. Tapi kalau kita tak yakin, kita cakap, betul ke, rasa dah azan ke belum? Kita kenalah pastikan sampai yakin. Tanya mak dengan ayah ke, mak dah azan ke belum? Ayah dah azan ke belum? Sampai kita yakin. Walaupun kita tak dengar azan, tapi kita kena yakin. Tanya orang-orang yang tahu sebelum kita solat. Tak bolehlah kalau tak dengar azan ataupun kita tak tahu pun tak tanya mak ayah kita dah azan ke belum. Tapi kita terus je solat. Boleh? Solat itu tidak sah sebab solat itu tidak ditunaikan pada waktunya. Contoh solat subuh. Solat subuh pagi-pagi kan? Okay, solat subuh tapi kita solat subuh tu waktu petang. Boleh ke? Tak boleh lah. Ataupun solat zuhur tu patutnya waktu tengah hari, kita nak tukar kepada waktu malam. Boleh ke? Tak boleh. Solat tu kena ikut waktu yang telah ditentukan. Okey, yang kelima. Okey, yang terakhir. Syarat sah solat yang terakhir, mestilah menghadap ke arah kiblat. Tadi yang kita tengok gambar yang pertama tadi, semuanya menghadap kiblat. Walaupun arahnya berbeza-beza. Mungkin kawan kita ni rumahnya menghadap lain. Kiblatnya arah kanan. Kawan kita yang kedua ni arah kiri. Kawan kita arah yang kedua ni tempat lain pula. Tapi semuanya menuju ke arah yang sama, iaitu menghadap ke kiblat yang satu, iaitu Kaabah. Kaabah terletak di mana? Kaabah terletak di kota Mekah. Okey, tu kena pastikan. Tak bolehlah tiba-tiba hari ni kita solat menghadap pintu rumah kita. Lepas tu tiba-tiba esok, bosanlah, kita tukarlah lain. Kita tukar pula arah tingkap bilik kita pula. Lepas tu esoknya lagi tukar pula arah katil kita pula. Tak boleh suka sebab kiblat tu masih sama. Tak kisah bila-bila pun
masih sama satu arah yang sama, iaitu arah kiblat yang sama, iaitu menghadap Kaabah. Tak boleh berubah sampai bila. Kalau berubah, maksudnya solat kita tidak sah. Okey. Tadi kita tengok syarat sah solat ada 5. Okey, sekali lagi Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kalau 5 ni kita tak buat, kita tak ikut, maksudnya solat kita tidak sah. Solat kita terbatal. Solat kita tidak diterima oleh Allah. Kalau kita dah tak ikut, maksud kita kena ulang sekali lagi solat kita. Okey. Contoh tadi kita tak suci, badan kita tak suci daripada kita dah buang air kecil, kentut, kita tak ambil sembahyang sekali lagi, solat kita tidak sah. Okay, yang kedua tadi, kalau badan kita, pakaian kita, tempat kita nak solat kotor, kita kena tukar, kena ganti pakaian yang baru. Lepas tu baru boleh solat. Yang ni baru ni dikira syarat sah solat. Yang ketiga, kalau kita tak tutup aurat masa solat, solat kita tidak diterima. Okay, yang keempat, kita dah yakin masuk waktu solat, kita dah dengar azan, kita dah tanya mak ayah kita, dah azan ke belum? Okay, kalau betul dah azan, dah masuk waktu solat, kita solat, barulah solat kita sah. Dan yang terakhir tadi, nak solat kena menghadap ke arah kiblat. Maksudnya bila kita menghadap arah kiblat, kita dah menepati syarat sah solat. Dan solat kita tu sudah dikira, maksudnya akan diberikan pahala, insya-Allah. Okay, baiklah, setelah kita berbincang dengan panjang lebar, dekat sini Ustazah ada sediakan tugasan. Hanya sikit je tugasan ni. Sila selesaikan latihan. Selesaikan latihan pengukuhan dalam buku aktiviti muka surat 44 dan 45. Sini saya dah bulatkan. 44 dengan 45. Okey, muka surat 44 ni senang saja. Kita semua dah belajar lama dah daripada je satu dulu dah belajar. Ada 5 waktu solat daripada pagi sampai ke malam. Satu hari kita kena solat 5 kali. Solat apa? Solat subuh. Ni subuh yang pertama. Silang kata. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Saya nak anak-anak semua eja. Macam mana eja subuh, macam mana eja zuhur. Isi tempat kosong ni. Lepas tu tulis dekat bawah. Senang saja. Okey, dan tugasan yang kedua ni, tulis sah atau tidak sah solat mereka. Contoh yang pertama tadi. Okey, contoh yang ni. Abu solat dengan memakai seluar pendek. Macam saya cakap tadi, pakai seluar pendek boleh ke? Sah ke solat? Tidak sah. Kerana apa? Kerana tidak menutup aurat. Dekat sini tulis tidak sah. Okey, nanti seterusnya yang kedua. Dahlia bersolat menghadap ke arah kiblat, iaitu Kaabah. Sah ke tidak? Mestilah sah. Dan seterusnya ada banyak soalan ni. Cuba anak-anak baca dan fahamkan dan rujuk balik 5 syarat sah solat yang saya bagi tadi, insya-Allah. Okey, sekian saja daripada Ustazah untuk topik kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR seterusnya. Okey, sekian daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.